Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih pada semua penonton kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini. Cuaca di luar sana agak berkilau-kilau, berkilat-kilat di luar sana. Kita doakan talian kita okey, kita doakan majlis kita berjalan dengan baik dan program kita dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mulakan dahulu pada malam ini dengan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, inna mra'ahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min in asabathu sara'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ajaban li amril mu'min. Satu perkara yang menarik, yang menghairankan tentang sikap orang yang beriman ini. Kata Rasulullah, hairan aku tengok orang yang beriman ni. Ni dia. Sebab apa? Kata Nabi, inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara ataupun pekerjaan mukmin itu semuanya menjadi satu kebajikan. Sekiranya mengenai seseorang itu akan kesukaan, maka dia akan menjadi seorang hamba yang bersyukur. Dan jika sekiranya menjadi ataupun terkena kepada seseorang itu akan kemudaratan, maka dia menjadi seorang yang sabar. Itu juga satu kebaikan kepada dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang sifat yang dikatakan sebagai sifat orang yang beriman. Satu perkara yang menghairankan terhadap orang yang beriman. Semua benda pada orang yang beriman ini adalah benda yang baik. Kalau dia mendapat kenikmatan, dia menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka itu kebaikan pada dia. Kalaulah orang yang beriman itu suatu perkara yang mudarat, maka dia menjadi seorang yang sabar. Maka sabar itu juga merupakan kebaikan kepada dia. Kenapa saya bacakan hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kerana kita sekarang diuji dengan ujian yang kita sebut sebagai COVID-19, coronavirus. Ya, dulu kita faham corona ni Toyota ya. Sekarang hari ni orang kampung pun dah boleh sebut dah coronavirus, COVID-19. Oi, orang Pak Leman dah boleh sebut sekarang. Yang dia tak boleh sebut hand sanitizer je. Tapi sekarang tak boleh sebut hand sanitizer kita. Tapi sekarang tak apa nak fasih lagi sebutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab ada orang bertanya, kalau Allah sayang kepada orang Islam, kenapa Allah tidak angkat wabak ini daripada orang Islam? Kenapa sampai nak pergi Mekah, nak semayang di Masjidil Haram pun tak boleh, nak buat umrah tak boleh? Macam mana ni sampai nak semayang di masjid sebelah rumah pun tak boleh ni, melainkan untuk imam, untuk ziar je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya menjawab persoalan ini daripada hadis ini. Daripada hadis ini memberikan jawapan kepada kita. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala beri kepada kita sesuatu nikmat. Allah beri kepada kita sesuatu kenikmatan. Kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Malah disuruh kepada kita,
nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu kita tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh tunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Disuruh sebut pun. Kerana menyebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu merupakan suatu perbuatan yang dipanggil sebagai syukur. Menyebutnya, menggunakan, memakai sesuatu kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi, itu nama dia syukur. Termasuk dalam maksud-maksud perkataan syukur itu sendiri. Tuan-tuan, bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita disuruh menjadi Allah, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sehinggalah Allah berkata, la in syakartum la azidannakum. Sebab itu orang Islam apabila mendapat sesuatu kenikmatan, bukan dia setakat dia seorang saja yang merasai kenikmatan tu. Orang yang beriman kalau dia dapat sesuatu nikmat, orang lain pun dia rasa. Dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak, dengan hibah, dengan wakaf. Nampak tak hebatnya orang yang bersyukur apabila dia mendapat nikmat. Harta dia agih-agihkan dia, sedekah ni Allah mencurah-curah dia. Tetapi apabila dia mendapat musibah, orang yang beriman itu adalah sabar. Kerana dia tahu sebab dia adalah hamba. Bila sebut kita adalah hamba, maka kita di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah bagi nikmat dan ada kalanya Allah Taala memberikan mudarat kepada kita. Allah memberikan ujian kepada kita. Allah Taala memberi, dan orang beriman bila dia mendapat musibah, apa dia buat? Dia menjadi sabar. Sehinggalah Allah Taala menyebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala itu adalah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bukankah dapat musibah itu dia menjadi sabar, dan apabila dia sabar dia pula mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita diuji dengan musibah, mudarat dan sebagainya, janganlah cepat-cepat kita mengatakan bahawa itu adalah bala, itu adalah Allah tak suka dan sebagainya. Takkan orang yang baik Allah tak suka. Kadang-kadang itu bukannya dipanggil sebagai bala, kadang-kadang dipanggil sebagai ujian kepada dia. Ibtalahu, Allah Ta'ala uji kepada dia. Untuk apa? Dinaikkan darjat. Nak tengok sama ada dia sabar ataupun tidak. Kalau kita nak tengok, kata Ustaz, saya pergi masjid pun saya sakit macam mana Ustaz? Lain kalau saya tak pergi masjid, saya pergi masjid, saya kuliah depan sekali Ustaz. Tapi kenapa saya sakit? Habis itu Nabi Ayub tak sakit. Nabi Ayub tak sakit. Ustaz, anak saya baik Ustaz, tak pernah tinggal sembahyang Ustaz. Macam mana Ustaz kena penyakit COVID ni pula Ustaz? Habis itu Nabi Zakaria pun meninggal ke oi. Nabi Zakaria pun wafat, tapi wafatnya dibunuh. Jadi kalau kita mengatakan bahawa saya orang baik, anak saya orang baik, jiran saya orang baik, kenapa ditimpa musibah dan sebagainya? Nabi-nabi juga diuji, dan ujian mereka lagi teruk daripada kita. Adakah mereka itu mendapat balak daripada Allah? Tidak. Sebab itu kita kena faham itu adalah ujian daripada Allah untuk dinaikkan pada makam yang bagus, dinaikkan pada ujian yang bagus. Sebab itu Allah Ta'ala sebut linabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Bila Allah Ta'ala uji kita ini, Allah Ta'ala nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Jadi ada orang yang bila sihat dia semayang, bila sakit lagi kuat dia semayang. Ada orang yang bila sihat dia semayang, bila sakit dia tak semayang. Nampak tak tuan-tuan? Ada orang bila dia sihat dia sedekah, bila dia sakit dia tak sedekah pula. Ada orang bila dia sihat dia berzikir, bila dia diuji dengan ujian sakit lagi kuat dia berzikir. Ada orang yang bila rajin berzikir waktu sihat, waktu sakit sudah mengamuk pula, maknanya dia gagal. Di situlah Allah Ta'ala letakkan kepada kita satu ujian. Jadi bila berlaku sesuatu perkara yang tak elok kepada kita, sebenarnya kadang-kadang dia menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang akan dapat macam itu. Yang kedua, kadang-kadang ujian atau musibah ini merupakan satu peringatan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maklumlah kita ni dah jauh dah, hidup dalam mewah. Kan, hidup dalam mewah, makan mewah, pakaian mewah, segala-gala mewah, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, mewah. Bila mewah, kadang-kadang ada yang lupa. Allah Ta'ala ni sayang pada kita. Bila lupa, takut nanti jauh sangat pergi dia, maka Allah datangkan satu ujian, Allah datangkan satu musibah untuk tarik balik. Macam kita lah naik kapal terbang, duduk atas kapal terbang, pakai earphone, tengok drama, filem atas kapal terbang, relax. Pramugari pula hantar makan-makan pula, relax, tidur tenang, macam tak ada masalah aja. Nampak? Relax. Sekali Allah bagi goncangan pada kapal terbang, earphone pun dibuka, dia punya TV tadi pun terpadam sendiri dia. Rapat kita pegang, pejam mata kita ni begini duk pegang. Pada masa itu siapa yang kita ingat? Ada kita ingat PUBG masa itu, ada kita ingat Liverpool masa itu, ada kita ingat Sup Gearbox masa itu, ada kita ingat Chicken Chop? Tak ada. Yang kita ingat Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Nampak tak? Supaya kita balik menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selama ni menguap pun tak nak sebut nama Allah. Bismillah pun tak pernah dibaca bila makan. Allah bagi macam ni supaya kau balik pada Allah Taala. Sebab itu Allah Taala bagi kita sakit, perkataan yang paling banyak disebut bila sakit ialah Allah. Nak bangun kerusi ni, Allah, Allah, nampak? Nak duduk atas kerusi pun Allah, 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 nampak tak? Mana ada orang sakit bila nak bangun kerusi sebut benda lain? Ada tuan-tuan habis sebut benda lain. Oh, ni lupa. Ada tuan. Jarang tuan-tuan. Tak pernah kita dengar lagi lah. Yang disebut ialah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia bagi kita sakit pada masa itu supaya kita kembali sebut kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang beriman ini bila dia ditimpa dengan sesuatu musibah, maka mereka akan berkata, sesungguhnya daripada Allah kita semua ni datang, kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Subhanallah, Masya Allah. Kadang-kadang musibah ni tuan-tuan, dia membawa maksud kepada kita, membawa maksud kepada kita tentang bala. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-A'raf, ya, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Allah kata berapa banyak kami telah binasakan kampung-kampung, negeri-negeri, dan kami turunkan balak kepada negeri itu pada waktu malam sedang mereka tidur dalam rumah mereka, ataupun pada waktu siang sedang mereka berkata-kata, sedang bercakap, berbual-bual, turun balak. Maknanya kadang-kadang musibah yang didatangkan oleh Allah ni pada setengah-setengah manusia berbentuk balak. Kenapa berbentuk balak? Kerana pelanggaran hukum yang kita buat. Pelanggaran hukum yang kita buat, sesuatu benda yang kita ditegah kita buat, Allah dah bagi peringatan tak nak ikut, Allah dah bagi warning tak nak ikut, dah dihantar larangan tak nak ikut, dihantarkan kepada kita penasihat pun tak nak ikut, maka dah sampai masanya untuk Allah membuatkan sesuatu itu sebagai satu pengajaran yang dipanggil sebagai wabak, yang dipanggil sebagai bala, yang dipanggil sebagai kerosakan. Akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Diturunkan sesuatu bala itu secara tiba-tiba, mengejut, tak disangka. Begini itu duduknya. Yang ni yang kita takut. Sebab bila Allah Ta'ala menurunkan sesuatu wabak, sesuatu balak macam ini, Allah bagi semua. Dia tak kata ni kalau demam denggi misalnya, Tok Imam tak kena. Elok nyamuk tu nak gigit, bila nak gigit tengok-tengok Tok Imam, cancel lah, pergi cari orang lain lah yang tak sembahyang. Yang ni tak sembahyang boleh buat.
Tak, nyamuk bukan macam itu tuan. Virus ni Ustaz Kazim ni tak payah pergilah kesian pula Ustaz Kazim ni, pergi cari walai lah. Virus tak macam tu, dia bagi semua. Sebab semua orang akan mati, tetapi akan dihisab mengikut amalan masing-masing. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan satu fitnah yang bila Allah turunkan kepada kamu, dia bukan setakat turun kepada orang yang zalim di kalangan kita, bahkan ujian ataupun fitnah yang turun ini, balak yang turun ini merata semuanya. Yang baik pun kena, yang budak pun kena, tetapi mereka ni orang baik. Walaupun mereka kena, mereka sabar dan sebagainya, maka di hari kiamat akan dibalas mengikut amalan masing-masing, kedudukan masing-masing. Siapa yang zalim, beginilah balasan dia. Siapa yang baik, yang beriman kepada Allah, walaupun matinya dalam musibah dan sebagainya, maka mereka mendapat kebaikan, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita lihat di sini telah pun ramai yang bersama dengan kita pada malam ini. Saya tengok ramai banyak mesej yang masuk. Okey, Zakaria Hashim, Shimi Al-Peraki sedang menonton kita juga. Ya, daripada Hasri, Zulkifli, Lani, Azhar, Muhammad Azhar. Suara macam tak dengar. Zulkifli, Assalamualaikum Ustaz, cantik baju, ya. Haryani Hidayah, Ustaz nak tanya sikit, luar daripada tajuk, betul ke kalau kita ziarah kubur orang yang dah meninggal, dia tahu kita datang, dan betul ke orang yang cakap hari Khamis, hari Jumaat roh tunggu di kubur? Betul ke? Dan satu lagi, betul ke kalau anak tak solat setiap waktu malaikat akan lempar batu daripada api neraka kena pada ibu bapa kita? Ustaz jawab nanti, tak apa, saya nak tahu jawapan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bila kita menziarahi kubur, ya, satu perkara yang memang kita dituntut ataupun disuruh menziarahi kubur, tapi kena adabnya, kena betul caranya, ya. Jangan kita ni faham ziarah kubur ni macam nak pergi melancung pula, ya. Ada ucapan salam dia, ada adab susilanya. Jangan duduk di atas kubur, ya. Setengah orang baca Quran duduk atas kuburnya, pijak di kuburnya, kenalah jaga juga. Dan kita dalam kitab-kitab mengatakan bahawa mereka mengetahui ataupun mengetahui siapa yang menziarahi ataupun siapa yang datang itu di alam barzakh, ya, keadaan di alam barzakh. Sama ada hari Khamis, hari Jumaat roh tunggu di kubur ni, wallahu a'lam lah tuan-tuan. Okey, pergilah ziarah hari apa pun. Waktu malam pun boleh ziarah, cuma kita sekarang ni tak beranilah. Okey, masalah yang kedua tentang masalah tak semayang. Bila anak tak semayang, anaklah yang menanggung dosa tak semayang tu. Mak dah suruh anak tak nak semayang, pak dah suruh anak tak semayang. Apa pasal bapak pula masalahnya? Anak tak semayang boleh cakap pula, saya tak semayang Ustaz, bapak saya yang nanggung dosa saya. Saya ni isteri Ustaz, saya tak semayang, suami saya lah yang menanggung semayang dosa saya tak semayang. Siapa cakap engkau tak semayang, engkau lah yang nanggung dosa. Anak tak semayang, anak lah yang menanggung dosa. Tetapi bapak kalau tak pernah suruh, yang ni yang kita tahu. Mak tak pernah ajar, bapak tak pernah ajar, bapak tak pernah suruh, bapak tak pernah ajar anak semayang, langsung tak peduli. Maknanya dosa si bapak tadi sebab tak menyuruh, tak mengajar. Yang ni yang kita takut. Tapi kalau anak tu tak semayang juga, dia tetap berdosa. Yalah Ustaz, macam mana saya nak semayang? Bapak tak ajar saya. Memang bapak engkau tak ajar. Habis tu Ustaz di sekolah agama rakyat tak ajar ke? Kenapa tak masuk sekolah agama? Kenapa tak belajar? Dah tahu tak pandai semayang. Janganlah asyik menyalahkan orang. Kalau macam tu, seronoklah tak semayang, suami saya yang tanggung. Seronoklah tak semayang, mak bapak saya yang tanggung. Oh, janganlah macam tu tuan-tuan. Ya, jadi kita ambil sendiri. Mak kita tak ajar kita semayang, bapak kita tak ajar kita semayang. Kita ambil inisiatif untuk belajar kita. Dan dalam masa yang sama, kita semayang berjamaah. Ajak mak dan ayah kita semayang sama-sama. InsyaAllah kita bina kedudukan yang baik di dalam rumah tangga kita. Baik, kemudian kita sambung lagi bacaan di sini. Alhamdulillah dapat dengar Ustaz dengan jelas. Nur Faizah Mak Tahir, audio tak jelas. Aduh, kan saya tak dapat tolong, mungkin
cuaca kot. Zakaria Hashim, Ustaz Muhammad Kazim Elias, salam dari Hospital Bainon, Ipoh, doakan saya Ustaz, insya-Allah kita doakan kepada saudara Zakaria Hashim yang sekarang dirawat di Hospital Tuanku Bainon di Ipoh, diberikan kesembuhan yang baik kepada kita. Alhamdulillah daripada Rosha, daripada Batu Pahat, hujan lebat sebelum kita mulakan ceramah. Ya, di sini pun hujan lebat juga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut tentang musibah, apa yang perlu kita buat? Ya, dalam keadaan sekarang ni, misalnya musibah sekarang ni, apa perlu yang kita buat? Sebenarnya tuan-tuan, bila kita faham tentang virus, penyakit, wabak, musibah dan sebagainya, ada setengah orang yang ya memang kita takut. Adakah salah takut pada virus? Adakah salah kita takut kepada harimau? Adakah salah kita takut kepada ular dan sebagainya? Yang pertama, mereka itu adalah makhluk Allah. Memang kita takut, tetapi kita takut, sebenar-benar takut ialah ketaatan kita ialah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkata, kenapa tak pergi sembahyang di masjid? Kamu ni takut virus ke, takut mati ke, takut pada Allah? Kita tak pergi sembahyang di masjid bukan bermakna kita tak sembahyang di rumah. Sembahyanglah di rumah. Kalau pergi masjid misalnya, semua pakat sakit mati semua, habis mati semua pula. Habis tu siapa yang nak mempertahankan Islam? Siapa yang nak mengembangkan Islam nanti kalau semua pakai sakit belaka? Di sini kita kena faham rukhsahnya, keringanan yang diberikan kepada kita. Tetapi bila berlaku musibah seperti ini, ajak kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada kita satu virus, yang dengan satu virus, satu dunia kelang kabut. Satu dunia kelang kabut. Keluar rumah tak boleh, naik jalan tak boleh, ada duit banyak pun tak boleh berjalan. Nak buat apa ni? Nak buat apa sekarang ni tuan-tuan? Duduk di rumah, ada kereta minyak tak kering-kering sekarang, duduk di rumah, tiga suku pun duduk di rumah sekarang. Sebenarnya Allah nak ajar pada kita, segala kemewahan yang kita ada ni adalah bersifat sementara, adalah bersifat pinjaman daripada Allah, dan cukuplah Allah Ta'ala hantarkan satu benda yang sangat halus, yang tak nampak dengan mata kasar. Dengan virus ini satu dunia terganggu, ekonomi terganggu, pentadbiran terganggu, orang kaya terganggu, orang miskin terganggu, segala-galanya. Untuk apa? Untuk kita balik pada Allah. Mungkin selama ni kita dah jauh sangat pada Allah. Selama ni kita bebas, nak cakap apa pun cakap, nak makan benda apa pun makan, jumpa tengah jalan kutip makan, benda tu duduk atas pokok bergantung, tarik buat sup pergi makan. Baliklah pada fitrah yang asal, makan yang halalan tayyibah. Kita ajak orang balik makan yang halal. Yang buruk, yang haram, yang tak elok jangan dimakan, supaya balik normal balik. Selama ni kita lihat ada orang yang banyak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah orang dah tak kisah dah. Sedangkan Allah dah pesan dalam Quran, jangan kita ini menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takun fitnatun, kamu akan diturunkan azab kepada kamu. Au tusibahum azabun alim, akan diturunkan azab yang pedih kepada kamu. Hari ini tuan-tuan, akibat daripada kita membiarkan orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari ini jadi sungguh. Allah turunkan fitnah dan Allah turunkan azab yang begitu dahsyat kepada kita. Jadi mungkin pengajaran yang kita kena ambil hari ini, selepas ini, ambil tindakan kepada orang yang menghina Nabi Muhammad, yang mengutuk Nabi Muhammad, yang menghina Islam, yang menghina unsur-unsur dan syiar-syiar yang terdapat di dalam Islam.
lebih tegas lepas ini. Yang ketiga, kita nak orang-orang yang terang-terang melakukan kemaksiatan, bercanggah dengan apa yang telah dijadikan dia oleh Allah, balik bertaubat. Kalau dulu kita membiarkan golongan ini bermaharajalela, laki-laki nak jadi perempuannya, jantan nak jadi perempuannya, dengan bangganya duk sebut seolah-olah Tuhan tak boleh buat apa pada dia. Cuba, kalau saya salah mesti Tuhan turunkan bala pada saya. Sekarang semua Allah turunkan bala. Golongan macam ini pun tuan-tuan perlu diambil tindakan supaya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kerana mereka-mereka ini Allah Taala turunkan bala yang akhirnya menjadikan kita semua jadi susah. Mungkin selepas ini kita melihat pertambahan yang ramai di dalam masjid, yang solat berjamaahnya, yang mengikuti kuliahnya, dan yang paling saya rasa tuan-tuan yang kita kena muhasabah, dah berapa puluh tahun dah kita ni asyik bergaduh, berpecah belah sama-sama kita, sama-sama umat Nabi Muhammad, sama-sama menyembah Allah, sama-sama Islam, bergaduh. Dan lebih malang lagi, kita ingatkan bila dah datang musibah macam ni, kita kembali bertaut, lupakan segala sengketa, selesaikan masalah bersama. Rupa-rupanya turun masalah musibah macam ni pun masih nak bergaduh lagi. Bila Tuhan nak tolong kita? Kita duk tanya, mata Nasrullah, bilakah bantuan Allah akan sampai? Nak sampai macam mana bantuan? Kita ni sama-sama bantuan dengki-mendengki. Dapat bantuan pun kita dengki-mendengki, nak agihkan bantuan pun dengki-mendengki, kutuk-mengutuk, macam-macam yang kita sebut. Tak bolehkah pada masa ditimpa musibah seperti ini kita mulakan dengan perkataan yang lebih baik? Jom kita bersatu hati, jom kita berkasih sayang. Mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, Puan Jamilah bacok line tak berapa elok, internet slow, ya, sebab ramai peminat ustaz. Ya ke? Saya pun di sini pun slow juga kan. Sabarlah tuan-tuan, di sini hujan, jadi nak buat macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nur Jamil daripada Kampung Medan PJ clear, alhamdulillah. Begitu juga daripada Sandakan Mir Hanis dari Sandakan, begitu juga daripada Hamidah Osman dari Singapura ustaz, alhamdulillah jelas. Syahirah Azidar, Muhammad Ihsan, nak buku-buku belakang tu please. Subhanallah. Muhammad Zahar daripada Ipoh, Ujian Rahmat, alhamdulillah. Begitu juga daripada Hafizah, siaran jelas kami di Sarike di Sarawak, alhamdulillah. Muhammad Rafizi, ustaz bertambah handsome sekarang. Handsome ni tak nampak ni, dah sideburn ni tuan-tuan, nampak garang sikit, nanti nak simpan macam Alexander Graham Bell lepas ni. Tuan-tuan yang dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, ya, saya nak bacakan kepada tuan-tuan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita ditimpa ujian begini, apa yang kita nak? Kita nak mencari sesuatu yang Allah redha pada kita, sesuatu yang Allah sayang pada kita. Bila Allah sayang pada kita, kita mohon doa, Allah makbulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah kesian pada kita. Ya, kita rindu pada masjid. Bayangkan Ramadan nanti, saya tak boleh bayang tuan-tuan, kita selalu sembahyang tarawih di masjid, berbuka puasa di masjid. Ya, lepas sahur kita ke masjid. Tapi bayangkan kalaulah perkara ini berpanjangan, macam mana ramaah kita? Ya, ada orang kisah tentang bazar Ramadan, dia asyik nak bincang puasa pasal Ramadan, dia fikir dia pasal Ramadan tak ada pun tak apa. Ya, masak di rumah pun boleh. Tapi yang kita susah hati sangat ni tuan-tuan, tentang keseronokan kita bulan Ramadan. Nanti kesunyian akan berlaku. Tak apalah, sebagai orang Islam apa pun tak apa, sembahyang tarawih di rumah pun tak apa. Tetapi kita nak, kalau bolehlah benda ni selesai cepat, supaya Allah kasihan pada kita. Bagaimana kita nak dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha yarda lakum
salasan wa yakrahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Nabi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita pada 3 perkara dan benci kepada 3 perkara. Apakah perkara yang Allah taala suka kepada kita, yang Allah taala redha kepada kita? Yang pertama sekali, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan yang ketiga, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang pertama, kita sembah Allah. Saya seronok tengok jemaah tabligh, ya, doktor puji, nurse puji, frontliner puji, kluster dari ataupun kluster tabligh. Mereka tulis dalam Facebook, mereka tulis dalam kata-kata, kami selesa melayan mereka, merawat mereka. Azan berkumandang, semayang didirikan dan mendapat kerjasama yang sangat baik. Bayangkan tuan-tuan dalam keadaan sakit, semayang tak tinggal. Subhanallah. Inilah yang kita nak. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, masjid kita tak boleh pergi berjemaah, tak apa, kita jemaah di rumah. Dalam keadaan musibah ni, tolong jemaah di rumah, sembah Allah. Sampai bila kita nak tengok TV tak habis-habis, drama tak habis-habis, ni bila? Cukup. Pukul 7 dah siapkan sejadah, bentangkan sejadah. Bapa dah mula start nak jadi imam, anak dah azan, mak dah standby dah. Kalau selama ini kita sibuk, pukul 7 malam masih lagi di jalan raya, 7 malam mungkin lagi di Kok Takraw, di padang bola, di shopping mall. Tapi hari ni mana ada dah. Jangan katakan Kok Takraw, kedai disko pun tutup, karaoke pun tutup. Bayangkan Allah Ta'ala punya hebat. Dia hantarkan semua virus ni, semua tutup, semua duduk dalam rumah. Apa kita nak buat? Pada masa itulah kita beribadat kepada Allah. Bapak-bapak, abang-abang yang selama ni mungkin tak pernah nak jadi imam semayang, apa kata? Jom jadi imam semayang. Selama ni kita semayang laju, cepat, nak habis cepat. Apa lagi kita nak kerja sekarang? Semayang dengan khusyuk, baca zikir ulama, baca. Cubalah kita buat satu benda yang banyak masa untuk Tuhan. Kalau dulu kita jarang baca Quran, saya yakin akak-akak dan abang-abang yang mengikuti FB Live kita pada malam ini dah khatam Quran. Alhamdulillah. Bulan Syaban dah habis dah Quran, nanti nak masuk Ramadan nak khatam lagi sekali. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Yang kedua, jangan kita sekutui Allah dengan sesuatu pun. InsyaAllah, saya petang tadi tengok satu YouTube, satu orang yang murtad. Dia taklah apa semua, insyaAllah. Satu hari saya akan jawab apa yang dia tak puas hati tentang Islam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kesian tengok dia. Dia tak jumpa jawapan, akhirnya masuk agama lain. Dan dia kata agama baru dia lebih baik daripada Islam. Dan yang seronoknya pula dia cakap seorang-seorang dia. Memanglah. Ya, kalau tak faham tanya, kau mungkin tanya siapa? Mu tanya siapa? Cerita pasal Islam, dia cerita pula Islam tu, Islam tu apa? Isyak lah, subuh lah, lohor lah, apa asar lah, maghrib lah, jadi Islam kata dia. La ilaha illallah, macam-macam. Ya, jadi insya-Allah mungkin dalam rancangan lain kita akan jawab tentang apa yang dia tak faham, supaya orang lain boleh faham. Kalau dia tak nak faham pun tak apa, supaya orang lain yang dengar, yang tengok Facebook dia, live dia, apa nama, YouTube dia, boleh faham dan kita jawab balik dengan penuh fakta. Janganlah kita sekutui Allah dengan sesuatu pun. La tusyrik billah. Jangan. Allah suka kita menjadi orang yang bersih.
bersih daripada menyungutui Allah. Dan yang ketiganya, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguh kita dengan agama Allah. Jangan kita berpecah daripada agama kita. Jangan kita bergaduh sama-sama kita, menceraikan tali silaturahmi di kalangan kita. Maka siapa yang berusaha menjaga tiga perkara ini, Allah Ta'ala akan mengasihi kita. Tetapi awas dengan tiga perkara ini yang dibencinya. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakrahu lakum qila wa kathratas su'al wa idha'atul mal. Ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, membanyakkan bercakap pada sesuatu yang tidak ada faedah. Yang kedua, membanyakkan bersoal. Dan yang ketiga, banyak membuang-buangkan harta, yang kita sebut sebagai membazir. Apa dia perkara yang Allah tak suka? Nombor satu ialah bercakap benda yang lara. Wallaghfi. Ya, orang bercakap benda-benda yang lara, benda yang tak ada faedah. Yang kita takut, tuan-tuan. Masa kita hari ini lebih banyak melihat gadget daripada melihat Quran. Baca benda yang terdapat dalam gadget kita ni, tuan-tuan, lebih daripada kita duduk semak Quran. Banyak masa kita ni dia habis menjadi berbuat satu perkara yang tidak faedah. Artis bercerai, memang isteri orang kaya nak filekan tuntutan bercerai. Apa kerja ada je, tuan-tuan? Ada untung kepada agama kita bincang benda-benda itu? Tak ada faedah. Banyak lagi urusan kita yang belum selesai. Banyak lagi amalan kita yang belum selesai. Baik kita selesaikan tanggungjawab kita. Yang kedua, membanyakkan tanya. Membanyakkan bertanya ni bukan maksud bertanya ni kita kata banyak songeh. Yang ni yang tak nak ni banyak soal, kalau tak faham tak apa. Ustaz saya nak tanya sikit, apa hukumnya? Tak apa. Yang banyak soal ni, tuan-tuan, banyak kira bicara. Besok datang semua pukul 9. Nak pakai baju warna apa? Terpulang. Ustaz kalau pakai baju Melayu boleh tak? Itu banyak soal. Orang nak kata datang pakailah baju kain apa, janji tutup aurat datang. Ini tak banyak soal. Ustaz kalau pakai baju Melayu tak pakai samping boleh tak? Akhirnya jadi susah. Jadi susah. Jadi kalau kita faham tu hidup kita adalah senang. Jalan. Yang nak bagi susah tu apa? Dan yang ketiganya ialah membanyak-banyakkan membuang harta. Yang dipanggil sebagai pada Rabiah Muhammad Ishaq, alhamdulillah, Singapura, Kelia. Bila dengar hati rasa tenang. Cik Kamal, kasmah rohani, hujan lebat, rahmat daripada Allah. Siti Muhammad Hamali, Ustaz hari tu kata tak boleh lena. Iyalah boleh kalau Ustaz lepas buat ceramah. Saya pun tak tahu, tuan-tuan, apa masalah saya. Allah Ta'ala uji gamaknya. Saya rasa dah masuk 20 hari dah, 22 hari dah saya tak tidur langsung. Ya, tak tidur langsung 24 jam tak tidur. Tapi tuan-tuan nampak kan macam relax kan, padahal tak ada tidur, tuan-tuan. Ya, jadi kalau akak-akak, abang-abang ada ubat sana ke, bolehlah tolong saya kan. Bolehkan saya tidur, dapat tidur 3-4 jam pun syukurlah. Ini tak boleh tidur langsung, tuan-tuan. Jadi tapi alhamdulillah saya setakat 22 hari, 23 hari ni saya nampak saya maintain lagi. Syukur pada Allah. Allah bagi kekuatan lagi, boleh buat kerja lagi, boleh main badminton lagi, boleh buat tazkirah FB live lagi, boleh lagi. Semua saya takut bila kesan saya tidak tidur ini dia menjadikan imun badan saya makin rendah. Jantung saya bekerja keras disebabkan saya tak cukup tidur ataupun tidak tidur. Jadi mungkin sedikit sebanyak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apapun saya doa pada Allah saya sihat, insya-Allah, mudah-mudahan bolehlah tidur, ya. Baik, kemudian daripada Salmi Kasman, alhamdulillah dapat memberi ketenangan rohani dan jasmani. Daripada Nawiyam
is watching. Saz Hamidung is watching. Thank you. Okay, hujan lebat di Ipoh. Betul, hujan lebat. Line tak clear lah pula. Nur Salwani Annie buat macam mana? Ya, keadaan tak clear. Betul, sebut Allah selalu dalam masalah je. Contoh macam bila tak gol bola, penonton akan kata Allah. Yang ni yang saya sebut dalam ceramah itu. Bila tak gol bola je Allah. Bila aduh sikit dia Allah. Bila gol saja ye kan. Terus lupa Allah pula. Macam-macam lah kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat di sini ada satu akak kita ni, Ila Narmila. Dulu mula-mula dapat berita sakit ditambah dengan anak meninggal, saya down sangat ustaz. Rasa Allah tak sayang kat saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya semakin kuat sebab segala yang berlaku ada hikmah dia. Ya, ini satu perkara yang menimpa kita. Walana beluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Di akhir ayat tadi Allah Ta'ala kata, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar bila diuji dengan ujian-ujian. Termasuknya ialah ujian kematian. Okey, ujian kematian. Siapa yang tak akan mati? Semua orang akan mati. Cuma awal dan kemudian sahaja. Dulu dan kemudian sahaja. Yang kedua, bila ada satu-satu ujian yang melanda kita, sebenarnya Tuhan nak bagi benda yang lain. Seperti mana yang saya selalu sebut dalam ceramah saya, Allah Ta'ala bagi saya ujian macam-macam. Ya, sakit, difitnah, disihir, musibah, sakit tuan-tuan, saya disihir, sakit. Tapi bila saya kenang-kenangkan balik, Masya Allah, banyak benda yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat bila saya disihir, disantau dan sebagainya. Sebab itu akak-akak kalau rasa nak dapat ilmu banyak, ilmu perubatan yang banyak, minta-mintalah kena santau ya. Jangan minta pula kan. Contoh, rupanya Tuhan bagi kita musibah yang ini sebab dia nak bagi benda yang lain. Sebab tu orang tanya saya, Ustaz tak tidur dah berpuluh-puluh hari, dah bertahun Ustaz tak tidur. Ustaz rasa apa? Saya syukur, saya relax, saya reda sebab saya tahu banyak nikmat yang Allah bagi pada saya. Dan mungkin Tuhan nak bagi benda yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala bagi saya satu nikmat yang tak dapat pada saya, nama dia tidur. Saya yakin bahawa Allah tak sia-siakan kita. Allah akan jaga kita. Kita akan berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin. Selagi aku buat benda baik ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga aku. Kalau gitu, setakat Allah tak bagi kita tidur, tak apa. Mungkin Tuhan nak bagi benda lain. Sebab itu tolong kita pandang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi benda yang lain yang lebih baik daripada apa yang kita dapat selama ni, insya-Allah. Daripada Aiman Wong, sideburn style lah Ustaz, macam Wolverine. Subhanallah. Baik, kemudian daripada Niro Dihau Luba Warren, salah satu sebabnya COVID-19 ialah agama Islam tidak diuniversalkan sejagat, namun dikomersialkan. Kan ini kata-kata dia, Islam tidak diuniversalkan, ya, yang adanya Islam dikomersialiskan. Mungkin itu pendapat dia, tetapi Islam sekarang universal. Di mana-mana pun Islam ni ada. Islam mudah didapati. Saya pergi ke Jepun, Islam ada, orang Islam ada di sana. Ya, malah bila saya sampai di airport, immigration tanya saya tentang Islam, dia tanya saya tentang Islam. Saya nak semayang, ada airport nak semayang, dia tunjuk pada saya tempat musola untuk semayang. Jadi semuanya ada. Cuma kadang-kadang Allah nak ajar kita. Sebab banyak orang yang membenci Islam, buat fitnah tentang Islam. Sekarang Allah nak ajar. Proses pengajaran yang Allah nak ajar pada kita. Siapa yang ambil iktibar, dia akan ambil iktibar. Dia akan cari Allah. Dia akan makin dekat dengan Allah. Siapa yang tak ambil iktibar, dia akan mula menyalahkan orang, mula menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Baik. Kemudian Husna Yahya, adakah COVID ini musibah atau bala kepada kita Ustaz? Saya dah katakan tadi, musibah atau bala mengikut kepada orang,
mengikut kepada tahap seseorang itu. Mungkin balak kepada dia, mungkin ujian kepada orang ini, mungkin satu kenikmatan pada orang ini, mungkin suatu musibah kepada seorang ini, mungkin satu bentuk Allah nak hapuskan dosa pada orang ini. Ya, itu mengikut keadaan masing-masing. Daripada Noe JB Z Zarina, sabar itu indah. Pertama ujian daripada Allah dan ingatan daripada Allah, maka datanglah kepada kita perkataan yang dipanggil sebagai sabar. Okey, Ustaz Ahmad Usam is watching. Hai Ustaz Ahmad Usam, ni sahabat lama saya ni, bila nak panggil saya ceramah ni? InsyaAllah kita buat forum sekali ni, Ustaz Ahmad Usam. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini Rabi'atun Razali, kemas dan cantik pejabat ustaz. Ini bukan pejabat saya. ini ruang bacaan buku, ini adalah musola, ini adalah tempat untuk kita berdiskusi. Di sini tempat dia, ya. Pejabat saya kecil je, mana ada ini bilik bacaan je tuan-tuan. Kemudian alhamdulillah ramai kawan yang tengok dan share tadi. Terima kasih kepada semua yang share. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan berakhir sebentar sahaja lagi. InsyaAllah daripada Khairul Anwar, terima kasih Ustaz, jelas ulasan bab sembahyang sebagai ketua keluarga. InsyaAllah. Muhammad Khairul Hanafi, Ustaz doakan kami istiqamah dan dekatkan hati dengan Islam. Anis Bujang, suara Ustaz kurang jelas. InsyaAllah kita akan perbaiki lagi mutu suara kita daripada masa ke semasa. Daripada Rabi'ah Muhammad Ishaq, Ustaz tak pakai cermin mata sebab dah pakai contact lens. Tak ada tuan-tuan, memang salah. Kalau saya pakai spek ada sebelah ni, bukan tak ada kan? Ada sebelah ni. Kalau saya pakai lagi tak nampak. Bila saya tak pakai lagi nampak pula tuan-tuan. Sebab tu saya jarang pakai spek sekarang. Ya, mungkin power dia makin berkurang ke bertambah ke, mata saya makin sihat ke, wallahu a'lam. Tapi tak ada contact lens, tak ada saya buat lasik ke laser ke, tak ada tuan-tuan. Ini original lagi setakat ni, ya. Dan insya-Allah Hamdan dan salam Penang okey, panas ya, alhamdulillah kami sini hujan. Muhammad Hafiz, salam Ustaz, lama tak jumpa Ustaz. Lepas Covid nanti kita mulakan balik pengajian di surau Al-Hasaniyah. Sofia selamat, alhamdulillah Ustaz jelas sangat. Ustaz nampak handsome tapi sedikit kurus. Kurus lah, tak boleh tidur kan. Berminggu-minggu tak boleh tidur. Tak apa, Ustaz jadi patung tak gerak-gerak. Tak apa, insya-Allah nanti bila siap saya punya studio khas saya nanti untuk kita buat sesi kuliah, insya-Allah kita akan buat masa tu, kita akan bergerak. Saya akan bangun lah, kita ada penonton lah. Sekarang saya sedang menyiapkan studio di Al-Barakah, yang mana studio ini akan menerbitkan pelbagai program agama di dalam Facebook dan juga di dalam YouTube. Tuan-tuan akan boleh ikuti, ya, apa juga program di sana. Selepas tu saya tak jadi patung dah, ya, saya boleh bergerak ke sana ke sini, bergerak ke sana sendiri, insya-Allah. Abi Ahmad, salam sayang guru kami dari Singapura. Ya, saya pun sayang juga orang Singapura. Terima kasih pada sahabat-sahabat saya di Brunei, di Singapura yang mengikuti saya, ya, daripada Singapura dah bertahun-tahun, ya, dan saya pun dah lama tak ke sana. Insya-Allah kalau ada rezeki kita akan sana, dan tuan-tuan boleh terus mengikuti saya. Lain benar muka Ustaz dengan cyber misai tebal ular sawa kan, ini nampak ni tuan-tuan, misai tebal ular sawa. Ini cerita P. Ramlee tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, Ustaz boleh tak buat FB live pukul 9.10 tu gopo gapah nak solat isyak, nak solat sunat lagi. InsyaAllah kita mula lewat sikit kan, komplain pula kami nak tidur lah, apalah macam-macam kan. Tak apalah, kita akan cuba buat. Ustaz, macam mana kita belajar untuk redha dengan musibah yang datang dan kita istiqamah, beramal bertakwa kepada Allah daripada FDAR? Ya, saya dah cakap bahawa Allah Ta'ala maha baik. Bila Allah Ta'ala bagi ujian pada kita tu, nombor satu, jangan salahkan Tuhan lagi. Sabar dulu.
adalah sebab Allah bagi itu kok kesilapan kita, Allah kita tak betul, Allah suruh perbetulkan balik. Kok kita ada dosa, Allah nak hapuskan dosa balik. Kok ada benda lain yang Tuhan nak bagi, yang tersembunyi selepas ini. Inna ma'al usri yusra. Selepas susah, Allah Ta'ala akan datangkan kesenangan. Allah nak bagi benda senang yang lain. Sabar je. Allah Ta'ala bukan zalim. Allah Ta'ala sabar. Suruh kita sabar. Dalam masa yang sama kita usaha, tawakal, doa, ya. Sebab kita disuruh mencari penawar ke atas musibah dan wabak, balak dan sebagainya yang sampai. Ustaz suara jelas tapi gambar tak bergerak. Kenapa ustaz line tak apa cantik lah tu, ya? Suara ada tak apa, janji jadi patung kan. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itu sahaja. Daripada Iruz Mas Ibrahim, nak jadi menantu boleh tak? Ya, nak jadi menantu boleh tak? Subhanallah. Nak jadi menantu ya, laki ke perempuan? Iruz Mas ni kan, anak saya sekolah-sekolah semua lagi ya. Tak tahulah. Ya, sekolah lagi nak jadi menantu macam mana kan? Baik, kemudian tak ada apa lagi, saya rasa banyak yang saya tak sempat nak baca banyak sangat, terlalu banyak. Berapa ya setakat ni yang bersama dengan kita pada malam ni? Saya tak dapat, saya nak ni baca banyak sangat. Ustaz nampak ada malam besok tuan-tuan, mungkin kita lewatkan sikit, mungkin dalam 9.10 ataupun pukul 9 sampai 9.10 kita akan bawa tajuk 6 Jahanam. Bukan tajuk Piramli 6 Jahanam ni tuan-tuan. Adalah benda 6 Jahanam tu apa benda yang kita nak bincangkan pada malam besok. Malam ni saya tak ada menyanyi-nyanyi lah, lagipun tak ada permintaan suruh saya menyanyi ya. Malam besok saya menyanyi tuan-tuan. Jadi mana yang nak tengok menyanyi tu, tulis dalam ruangan komen tu lagu apa nak, insya-Allah Ustaz ke apa ke, kita usahakanlah. Tapi tajuk istimewa pada malam besok kita akan membicarakan tentang 6 Jahanam. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah. Allah hapuskan dosa-dosa kita, naikkan darjat kita. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini akan berterusan. Dan saya cuba mengadakan FB Live ini sampailah perintah kawalan pergerakan ini berakhir setiap malam, kalau saya sihat, kalau cuaca elok, tidak ada aral. Tapi kalau tak ada, saya akan bagi tahu awal supaya tuan-tuan tidak menunggu. Jadi kita sudahi dengan kita sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan Allah terima doa kita, memakbulkan permintaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang maha gagah lagi yang maha perkasa, kepadamu lah ya Allah kami memohon segala permohonan, kepadamu lah kami meminta segala permohonan kami ya Allah, kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha agung, yang maha besar ya Allah. Kami bermohon padamu ya Allah, angkatkanlah wabak ini daripada kami ya Allah. Jauhilah daripada kami ya Allah, jauhilah daripada negara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, peliharalah keluarga kami daripada wabak COVID-19 ini ya Allah. Sembuhkanlah sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang sedang bertarung, diuji dengan kesakitan ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada sahabat-sahabat, keluarga-keluarga yang mana telah pun meninggal dunia akan saudara mara mereka ya Allah akibat wabak ini ya Allah. Berikanlah ketenangan dan kesabaran pada mereka. Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kami banyak melakukan dosa ya Allah. Jika sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sesungguhnya kami berada dalam keadaan rugi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kekalkanlah, istiqamahkanlah kami menuntut ilmu ya Allah. Mudah-mudahan kami mati dalam keadaan iman ya Allah. Mudah-mudahan kami mati dalam Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, peliharalah keluarga kami ya Allah. Peliharalah iman kami ya Allah. Peliharalah negara kami ya Allah. Pelihara dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.